sambung lagi sirah Nabi, dan kita sekarang berada pada tahun yang ke-11, ke-12 dan insya-Allah menuju kepada tahun ke-13 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun-tahun akhir sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, pada tahun yang ke-11 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada dakwah di Taif, yang mana dakwah Nabi telah ditolak oleh orang Taif, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba', alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah Taala izinkan kita untuk malam ini sama-sama dapat tunaikan tanggungjawab sebagai seorang mukmin dan juga dapat hadir dan duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Apatah lagi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah, untuk malam ni kita akan berbicara tentang seorang manusia yang agung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkongsian kita berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita di mahsyar nanti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, siapa yang kata dia mencintai Allah, beriman kepada Allah, fattabi'uni. Syaratnya iaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi, mencintai Nabi dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan seperti ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan membalasnya kepada dua balasan. Pertama, kata Allah, yuhibbukumullah, aku akan membalas cintanya. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Lihat daripada firman ini tuan-tuan, melihat kepada kita rupa-rupanya mencintai Nabi, mengenal Nabi dan mengikuti Nabi ini menjadi dua asbab, iaitu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat menjemput kecintaan Allah Taala kepada kita, dan kerana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjemput pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilai min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Tak sempurna iman dalam kalangan kalian selagi mana kalian tidak mencintai aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada kalian mencintai ibu bapa kalian, anak-anak kalian dan juga seluruh manusia. Jadi mudah-mudahan mencintai Nabi membawa kita kepada mencintai Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi sirah Nabi, dan kita sekarang berada pada tahun yang ke-11, ke-12 dan insya-Allah menuju kepada tahun ke-13 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun-tahun akhir sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, pada tahun yang ke-11
setelah Nabi SAW pulang daripada dakwah di Taif, yang mana dakwah Nabi telah ditolak oleh orang Taif, tuan-tuan, maka Nabi masuk semula ke kota Mekah dan Abu Jahal telah mengeluarkan satu arahan yang mana Nabi SAW boleh duduk di Mekah namun tak boleh melakukan apa-apa dakwah di dalam kota Mekah. Apa yang boleh dilakukan oleh Nabi iaitu berdakwah kepada orang luar daripada kota Mekah. Okey. Jadinya tuan-tuan, Nabi SAW melakukan strategi berdakwah kepada jemaah haji yang datang ke kota Mekah pada musim haji, iaitu sekitar bulan Zulhijjah. Bila jemaah haji datang dan duduk di Mina untuk melakukan jamrah, maka ketika itulah Nabi SAW akan masuk satu kemah ke satu kemah, satu kemah ke satu kemah untuk menyampaikan dakwah Nabi SAW. Pada tahun yang ke-11 kenabian Nabi, hanya sekitar 6 orang sahaja yang memeluk Islam daripada kalangan orang Yathrib. Yang ni nanti tuan-tuan saya kongsi pada tuan-tuan macam mana orang Yathrib ni, iaitu orang Madinah, boleh memeluk Islam, sedangkan orang Mekah yang duduk dengan Nabi, kenal Nabi, bergaul dengan Nabi, tak boleh beriman dengan Nabi SAW. Kita akan tengok nanti betapa mudahnya orang Madinah ni memeluk Islam, hanya beberapa sebab saja. Jadi dakwah tahun yang ke-11 hanya 6 orang Yathrib ataupun orang Madinah yang memeluk Islam. Dan mereka telah berjanji dengan Nabi, insya-Allah tahun depan musim haji yang akan datang, kita akan bawa lagi orang-orang Madinah untuk beriman dengan kamu wahai Muhammad. Dan pada tahun yang ke-12 kenabian Nabi, tuan-tuan, pada musim haji iaitu bulan Zulhijjah, maka mereka telah membawa sekitar ada 12 orang. Tadi 6 orang, tuan-tuan. Kali ini tambah lagi 7 orang, iaitu 12 orang. Sebab apa? Daripada 6 orang tadi yang beriman, hanya 5 orang sahaja yang datang pada tahun yang ke-12 musim haji. Manakala yang seorang lagi nama dia Jabir bin Abdullah tak datang. Hanya 5 orang. Tambah lagi 7 orang, ada 12 orang. 12 orang ni lah, tuan-tuan, yang mengikat perjanjian Aqabah yang pertama dengan Nabi SAW. Yang ini, tuan-tuan, perjanjian Aqabah ni kita boleh kata ini perjanjian jemputan kepada Nabi, yang mana orang Madinah sendiri menawarkan kepada Nabi, kami bersetuju untuk memilih kamu menjadi pemimpin kami, dan kami bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kamu. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, dalam perjanjian Aqabah Nabi dengan orang-orang Madinah ni, tuan-tuan, Nabi minta orang-orang Ansar pertahankan Nabi SAW seperti mana mereka mempertahankan isteri mereka, wanita mereka, anak-anak mereka dan keluarga mereka. Seperti mana kamu pertahankan keluarga kamu, wanita-wanita kamu, seperti itulah kamu mempertahankan aku. Ini perjanjian, asas perjanjian Aqabah Nabi dan juga orang Madinah. Okey, jadi perjanjian itu adalah untuk mengangkat Nabi menjadi pemimpin mereka. Baik, perjanjian Aqabah ni, tuan-tuan, mungkin kita tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan Aqabah ni. Aqabah ni sebenarnya nama lokasi. Kalau kita sebelum Malaysia merdeka, kita ada perjanjian kan, dipanggil sebagai Perjanjian Pangkor 1874, Perjanjian London 1824. Ini sejarah kita lah. Nama-nama tu diberi sempena nama tempat. Perjanjian itu dilakukan di Pulau Pangkor, maka namanya Perjanjian Pangkor. Perjanjian British dengan Inggeris, maka dipanggil sebagai Perjanjian London kerana dilakukan di London. Samalah dengan Perjanjian Aqabah, dipanggil Al-Aqabah kerana perjanjian itu berlaku di kawasan Mina di antara dua gunung. Aqabah ni, tuan-tuan, dia bermaksud dalam bahasa Arab laluan. Kalau kita di Malaysia ni panggil denai. Kalau kita naik bukit, ada kawasan yang ada laluan tu kita panggil denai kan. Tapi orang Arab panggil Aqabah, iaitu laluan di antara dua gunung, iaitu laluan kecil tu di antara dua gunung, namanya Al-Aqabah. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Balad, Allah Ta'ala sebut apa? Falaqtahamal Aqabah wa ma adraka mal Aqabah. Ada kalimah Al-Aqabah dekat situ, merujuk kepada ada satu jalan di antara dua gunung.
Kalau tuan-tuan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, Al-Aqabah ni, perjanjian ni di mana tuan-tuan? Nabi dengan orang Ansar ataupun orang Yathrib masa tu, perjanjian itu berada sekitar berhampiran dengan Jamratul Ula, iaitu kita panggil Jamratul Sughra. Jamrah yang pertama tu kan ada 3 jamrah. Jamrah yang pertama tu dipanggil Jamratul Ula tu, ada kawasan dahulu di jamrah itu tuan-tuan ada 2 gunung. Dan di antara 2 gunung tu ada satu laluan. Di situlah tempat Nabi melakukan perjanjian dengan orang Yathrib. Sebab itu dipanggil sebagai perjanjian Al-Aqabah Al-Ula. Nanti perjanjian yang kedua tu dipanggil perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, Al-Aqabah merujuk kepada lokasi tempat perjanjian itu diadakan di antara Nabi dengan juga orang Yathrib. Jadinya tuan-tuan, perjanjian pertama ni ada 12 orang. Antaranya Muaz bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah As-Samin, Yazid Talabah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haytham, Uwaim bin Sa'idah dan sebagainya. Ini ada sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan orang Ansar yang menyertai. Daripada ni tuan-tuan, sebahagian besar adalah kaum Bani Khazraj, manakala berbaki itu sedikit, lebih kurang 2 orang daripada kalangan orang Aus. Nah, ini dua-dua ni adalah kabilah Ansar. Okey, baik. Habis perjanjian Aqabah yang pertama, Nabi terus susun strategi Nabi, iaitu Nabi menghantar seorang sahabat yang terkenal sebagai pemuda yang paling tampan di kota Mekah, bernama Mus'ab bin Umair. Yang ini kita selalu gelar dia sebagai duta Nabi di Madinah. Lebih kurang sekitar setahun ataupun setahun lebih sebelum Nabi ke Madinah tuan-tuan, Nabi hantar Mus'ab bin Umair ni. Ada beberapa strategi Nabi. Antaranya Nabi nak Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah. Antara kejayaan Mus'ab bin Umair, iaitu sebelum Mus'ab bin Umair balik ke kota Mekah tahun yang berikutnya musim haji, tidak ada satu rumah pun di kota Madinah yang tak beriman dengan Nabi SAW. Mesti ada seorang wakil. Kejayaan dia ketuk satu pintu ke satu pintu di Madinah ni untuk berdakwah. Apa halangan kita tuan-tuan untuk berdakwah pada hari ini, sedangkan zaman dahulu sukar. Orang dahulu tuan-tuan berdakwah secara manual, ketuk pintu, bercakap saya berdakwah sekian-sekian, beriman sekian-sekian. Hari ini tuan-tuan tak perlu ketuk pintu, melalui media sosial, melalui masjid, melalui surau, melalui institusi kita. Sepatutnya penyebaran dakwah kepada non-Muslim sepatutnya sampai. Tetapi kenapa tak sampai? Mesti ada kelemahan, kekurangan, mungkin ada kebocoran pada dakwah-dakwah kita. Yang ini yang kita kena perhalusi. Jangan tengok pada skop yang luas tuan-tuan. Ni bawah kerajaan Jabatan Agama Islam, ni bawah majlis agama. Tak tuan-tuan. Kita tengok peranan masjid surau kita di kawasan kita. Tahun ni, bulan ini, berapa ramai yang dah sampai dakwah kita kepada kawasan kejiranan kita yang non-Muslim. Yang ini kita kena tanya pada diri kita. Okay? Kalau tak masjid surau tuan-tuan, ada kita sendiri. Berapa ramai sahabat saya yang non-Muslim yang saya pernah cerita tentang agama Islam ni. Sebab akhirat nanti tuan-tuan, mereka akan ungkit di hadapan Allah. Masing-masing nak lepaskan tengkuk di hadapan Allah. Wahai Allah, saya ada sahabat ni sekian, sahabat saya ni Muslim, ni sahabat saya ni Muslim. Tak pernah langsung cerita tentang agama, kebenaran, tentang ketuhanan, iaitu beriman pada engkau kepada aku di dunia. Sedangkan kami ni majlis pergi sama-sama, bekerja sama-sama, duduk dalam pasukan sama-sama, teamwork sama-sama, tapi tak ada satu pun cerita tentang agama, tentang kamu kepada aku di dunia. Masing-masing akan lepaskan tengkuk masing-masing tuan-tuan. Jadi kita soal pada diri kita, kalaulah Mus'ab bin Umair boleh buat secara manual satu pintu ke satu pintu untuk berdakwah, kenapa tidak kita? Paling tidak media sosial tuan-tuan, Facebook, Instagram, tuan-tuan dakwahlah, sebutlah. Walaupun orang kata kamu ni jangan tunjuk baik lah, jangan tunggu baik untuk berdakwah tuan-tuan. Sebelum baiklah pergilah berdakwah. Usahakan. Mudah-mudahan dengan dakwah itu menjadi asbab kita dapat hidayah dan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mus'ab bin Umair, kejayaan dia boleh ketuk satu pintu ke satu pintu untuk memeluk agama Islam.
Jadi ada seorang wakil sebelum dia pulang tahun yang berikutnya tuan-tuan, ada seorang wakil daripada setiap rumah di kota Madinah yang memeluk Islam. Selain daripada itu tuan-tuan, Nabi bukan sekadar hantar Mus'ab bin Umair tengok berdakwah di kota Madinah, tapi Nabi juga meminta Mus'ab bin Umair ni tengok lokasi, iaitu perhatikan kawasan pertahanan di kota Madinah, kukuh ke tak kukuh, tengok laluan-laluan dia, tengok kawasan-kawasan dia. Sebab apa? Sebab Nabi nak berdakwah pada tahun yang berikutnya. Jadi fungsi Mus'ab bin Umair selain sebagai duta dakwah, dia juga menjadi pemerhati mata-mata kepada Nabi SAW. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, Mus'ab bin Umair ni dia syahid di dalam peperangan Uhud. Yang Nabi bila sebut nama Mus'ab bin Umair ni, Nabi menangis. Sebab Nabi membayangkan Mus'ab seorang pemuda tampan, kaya, terkenal di kota Mekah tuan-tuan. Apa yang ada pada tubuh Mus'ab tidak ada pada tubuh orang-orang Mekah. Pakaiannya import, wangiannya import, sandalnya import. Anak orang kaya tuan-tuan. Tapi bila dia masuk Islam, ibunya halau dia daripada keluar daripada keluarga kami. Bukan keluar rumah, keluar daripada keluarga kami. Halau Mus'ab bin Umair keluar daripada rumah tuan-tuan. Apa yang terjadi pada Mus'ab ni tuan-tuan? Pakaiannya dah tak seperti mana pakaian sebelum Islam. Miskin, susah kehidupannya. Bahkan tuan-tuan, kulit Mus'ab bin Umair ni, dalam riwayat mengatakan kulitnya macam kulit ular yang salin kulit. Kering, hodoh. Keadaannya tak seperti mana dia sebelum Islam. Ini keadaan Mus'ab. Sebab itu Nabi sangat menghargai pengislaman dan kehadiran Mus'ab bin Umair di dalam perjalanan dakwah Nabi SAW. Baik, jadinya tuan-tuan, Mus'ab ni Nabi pilih dia antara sahabat-sahabat kerana pertama dia ni pemuda, muda lagi. Yang kedua, Mus'ab ni dikenali sebagai mukri', iaitu orang yang mahir dalam bacaan Quran. Seluk beluk Quran ni, bacaan dia sangat mahir. Dan dia memiliki suara yang sangat baik, sedap untuk didengari. Itu menarik minat orang untuk mendengar bacaan Quran daripada Mus'ab. Yang ketiga, yang paling utama tuan-tuan, Mus'ab pernah duduk di dua tempat. Dia pernah jadi kaya dan dia juga pernah menjadi miskin. Yang ini strateginya, iaitu Nabi hantar Mus'ab, kamu sampai dekat kota Madinah, Mus'ab boleh bergaul dan berdakwah pada orang kaya, pengalaman sebagai orang kaya, dan dia juga boleh duduk bersama-sama dengan orang miskin kerana dia juga dalam keadaan miskin. Ini dua yang Nabi nampak menariknya Mus'ab ni untuk menjadi duta Nabi SAW. Bila dia bercakap dengan orang kaya, dia pandai tackle. Dia cakap dengan orang miskin, dia pandai tackle. Ini kelebihan Mus'ab bin Umair. Jadi tuan-tuan, ada satu riwayat daripada Ibn Ishaq. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, dia berjaya berdakwah di kota Mekah, di kota Madinah ni, iaitu bila mana Mus'ab bin Umair duduk di kota Madinah. Dia duduk dekat satu rumah seorang sahabat Madinah yang bernama Asad bin Zurarah. Asad bin Zurarah. Asad bin Zurarah ni tuan-tuan, dia ni terkenal sebagai orang Madinah, orang Ansar, sahabat Nabi yang menjadi imam sebelum kedatangan Nabi di kota Madinah. Maknanya sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Asad bin Zurarah ni adalah imam kepada orang-orang Islam yang memeluk Islam di kota Madinah. Dan dikatakan dia inilah yang memimpin solat Jumaat sebelum Nabi sampai ke Madinah ni. Dia lah orang pertama yang memimpin solat Jumaat di kota Madinah. Sehingga disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, kata Ka'ab bin Malik, kami telah mendirikan solat Jumaat bersama yang diimamkan oleh Asad bin Zurarah ni. Dalam bilangan kami ketika itu hanya sekitar 40 orang sahaja. Ini kira ramai lah tuan-tuan, 40 orang pada permulaan dakwah mereka di kota Madinah. Jadi Asad bin Zurarah ni tumpangkan Mus'ab bin Umair, orang Mekah, duduk di rumah dia. Duduk di rumah dia tuan-tuan, dan Asad bin Zurarah ni telah bawa Mus'ab bin Umair pergi ke kebun. Satu kebun ni namanya kebun Bani Zafar. Kebun Bani Zafar. Masa duduk di kebun Bani Zafar ni tuan-tuan, dia kumpulkan orang-orang untuk melakukan dakwah. Kalau orang hari ni panggil sebagai street dakwah lah tuan-tuan. Dia pergi ke kebun, cari orang-orang, kumpulkan, dan Mus'ab bin Umair ni akan berdakwah. Dia akan bacalah bacaan-bacaan ayat-ayat Quran yang menarik minat orang-orang Madinah ni untuk memeluk agama Islam.
Jadi pendek cerita tuan-tuan, masa dia duduk di Bani Zafar ni punya kebun, kebetulan di situ tuan dia pemimpin kaum kabilah di situ dipimpin oleh dua orang lelaki. Seorang namanya Usaid bin Khudair, seorang lagi namanya adalah Sa'ad bin Mu'az. Saya minta maaf lah tuan-tuan, sirah ni banyak sebut nama. Tuan-tuan kena ingat, Sa'ad bin Mu'az, kemudian Usaid bin Khudair, tadi namanya Asad bin Zurarah, tadi namanya Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan jangan keliru lah ya. Mudah-mudahan kita kenal nama-nama sahabat-sahabat Nabi ni. Lepas ni ada anak-anak, ada cucu-cucu, mudah nak bagi nama pada mereka. Dan mudah-mudahan kita dapat mencintai dan mengikuti jalan-jalan orang-orang soleh ni. Jadi tak rugi pun nak mengingati nama sahabat-sahabat ni. Jadi ada dua pemimpin yang musyrikin daripada Bani Abdul Ashhal. Okay, nama dia Bani Abdul Ashhal, musyrikin Madinah, orang Ansar ni. Pemimpinnya namanya Sa'ad bin Mu'az, seorang lagi namanya Usaid bin Khudair. Yang paling tertinggi iaitu Sa'ad bin Mu'az. Dia kata pada Usaid bin Khudair, "Wahai Usaid, kamu pergi kepada si Asad Zurarah ni, pergi cakap dengan dia, jangan bawa sesuatu yang kami benci." Maknanya jangan berdakwah dekat kampung kita lah. Kamu ni datang daripada luar, tiba-tiba datang ke sini nak berdakwah pula. Bagi tahu dia jangan berdakwah dekat sini, sebab dia akan memperbodohkan kalangan kaum kita, kabilah kita yang lemah-lemah ni. So dia pulang balik. Sebab kata Sa'ad bin Mu'az, sebab aku dengan Asad bin Zurarah ni adalah sepupu. Sebab ibu Asad dengan ibu Sa'ad bin Mu'az ni adalah adik-beradik. Jadi dia kata, aku malas lah nak bertelingkah dengan sepupu ni. Jadi aku hantar kau, wahai Usaid, pergi cakap dengan Asad ni, pergi bawa Mus'ab ni pulang. Jangan berdakwah di sini. Masa tu tuan-tuan, Usaid bin Khudair ni tuan-tuan, dia bawa tombak dia dalam keadaan marah menuju kepada Mus'ab bin Umair dan juga Asad bin Zurarah. Lepas ni saya panggil Asad, saya panggil Mus'ab. Saya tak panggil nama panjang tuan-tuan, nanti takut tuan-tuan terkeliru. Jadinya Khudair, Usaid yang musyrikin ni, pemimpin ni, pergi jumpa dengan Mus'ab orang Mekah tadi dan juga Asad orang Madinah. Dua-dua ni dah Muslim dah. Jadi Usaid ni dalam keadaan marah, bawa tombak dia, pergi cakap. Dan dia pun merungut, berdiri depan Mus'ab dan juga Asad. Dia pun katalah, kenapa dah berdakwah dekat sini, bla 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 bla. Tiba-tiba Mus'ab pun kata Mus'ab bin Umair, kata dia, "Wahai tuan, silalah duduk dekat sini bersama dengan kami. Kamu dengar dulu apa yang saya nak katakan. Kalau tuan setuju dengan apa yang saya kata, tuan-tuan ikuti kami. Kalau tuan tak setuju, tak apa, tuan-tuan boleh tinggalkan saya." Dan kata Usaid tuan-tuan yang musyrikin ketika itu, dia kata boleh juga, ini satu perkara yang baiklah, adil untuk kita terima. Setuju, terima, tak setuju, tinggalkan. Jadinya tuan-tuan, Usaid bin Khudair yang musyrikin tadi pun duduk, dengarlah apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ni pun berdakwah lah, bla 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 bla. Dan ketika itu kata Asad bin Zurarah, orang Madinah yang memeluk Islam, yang imam tadi tu tuan-tuan, dia kata apa? Sebelum Usaid ni nak kata saya ni beriman pada Allah, beriman pada Nabi, terima dakwah ni, dia tengok wajah Usaid ni dah berubah dah. Nampak wajahnya tu dah menerima, nampak dah cahaya untuk menerima hidayah daripada Allah Ta'ala. Pendek cerita tuan-tuan, habis Mus'ab berdakwah, Usaid pun tanya, "Wahai tuan, ni agama apa ni? Sangat indah penyampaian agama ni, dakwahnya ni. Jadi boleh tak saya tahu macam mana saya nak memeluk agama ini?" Lalu kata Mus'ab bin Umair, "Mudah saja. Kamu bangun, mandi, iaitu mandi janabah, kemudian bersihkan pakaian kamu, berwuduk, tunaikan salat 2 rakaat. Sebelum tu sebutlah syahadah dan sebagainya." Jadi tuan-tuan, mudahnya Usaid pun bangun, dia pun bersihkan pakaiannya, mandi janabah, bersyahadah, dan kemudian dia salat 2 rakaat, dan dia pun beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian tuan-tuan, lebih menarik lagi, Usaid bin Khudair ni pun kata pada Mus'ab, dia tawarkan pada Mus'ab bin Umair. Dia kata, "Wahai Mus'ab, wahai tuan, nak tak kalau saya bawa ada seorang lelaki datang jumpa kamu, yang mana kalau lelaki ni beriman, semua orang beriman." Dia kata, kalau lelaki ni datang, dia beriman, kamu berjaya imankan dia, semua akan beriman. Sebab dia ni pemimpin kepada Bani Ashhal, satu kampung yang akan masuk Islam lah, mudah cerita.
Kamu tak payah susah dah. Kamu akan kerja kamu jadi lebih mudah. Sebab dia beriman, satu kampung akan beriman. Jadinya tuan-tuan, Mus'ab dan juga Asad ni setujulah, sukalah. Kalau macam itu mudah, lebih baik. Jadinya tuan-tuan, Usaid ni pun dia pergi jumpa dengan tadi tuan dia yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Ni pemimpin kepada Bani Ashhal. Jumpa Sa'ad bin Mu'az tuan-tuan. Bila dia datang jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az tanyalah kepada dia, apa yang kamu buat tadi dengan dia ni? Kemudian kata Usaid yang telah beriman pada Allah tadi, dia kata, saya dah jumpa dengan dia, saya pun dah larang dah. Saya kata jangan dakwah dekat sini. Tapi dia telah bagi tahu dengan saya sesuatu yang tak bercanggah apa-apa pun. Dan semua yang dia sebut ni baik belaka, tak ada benda jahat pun. Jadi apa benda yang nak ditakutkan? Dia tak cakap dia beriman tuan-tuan. Tapi dia duduk berlapik-lapik lah cakapnya. Dia kata, saya dah halang dia, saya dah jangan bagi tahu dia jangan berdakwah di sini bla bla. Tapi apa yang disebut benda yang baik. Tapi nak tahu tak satu cerita? Tadi saya dapat perkhabaran daripada Asad. Asad tu yang tadi, yang lelaki imam tadi tu bawa Mus'ab tadi tu. Asad ni kan sepupu kepada Sa'ad bin Mu'az. Saya minta maaf tuan-tuan saya cerita pun saya takut tuan-tuan terkeliru. Saya ulang lagi sekali. Jadi dia kata si Usaid ni pun kata, tadi Asad dia bagi tahu pada aku yang mana ada satu kabilah namanya Bani Harisah datang nak bunuh dia, iaitu Asad. Sebab apa? Sebab orang Bani Harisah tahu yang mana Asad ni adalah sepupu kepada engkau, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az pun marahlah tuan-tuan. Oh, rupa-rupanya Bani Harisah tu ada tujuan nak bunuh dia. Jadi dia target nak bunuh sepupu dia yang bernama Asad bin Zurarah. Jadi tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az pun bangun, pergi jumpa dengan Asad dan juga Mus'ab, nak tahu apa cerita ni. Sampai datang Bani Harisah, satu kabilah nak pergi bunuh kamu. Sampai dia lihat Mus'ab dan juga Asad ni tuan-tuan, tengok-tengok Asad dan Mus'ab ni duduk menyembang, duduk santai-santai, happy-happy tuan-tuan. Masa itulah dia tahu, rupa-rupanya si Usaid bin Hudair tadi telah perangkapkan dia. Sebab dia janjikan tadi, kata Usaid, nanti saya bawa satu lelaki jumpa dengan kamu imankan dia, satu kampung beriman. Mudah cerita. Jadi tuan-tuan, dia nak perangkapkan si Sa'ad ni macam mana nak pergi datang kepada Sa'ad dan Asad dan juga Mu'az kepada Mus'ab ni. Dia pun buat helah lah. Dia kata ada orang nak bunuh Asad dan sebagainya. Jadi Sa'ad pun sampai, tengok Asad pun steady je, sembang-sembang. Dan dia tahulah memang aku dah di-game-kan oleh si sahabat dia yang bernama Usaid ni tadi. Jadinya tuan-tuan, bila Mus'ab nampak lelaki ni, si Asad bin Zurarah pun kata, dia kata, wahai Mus'ab, ni pemimpin Bani Ashhal. Kamu berjaya imankan dia, tanamkan kebenaran dalam hati dia, satu kampung akan Islam. Jadi Mus'ab pun nampak, ni target dia lah. Okay? Jadinya tuan-tuan, pendek cerita, Mus'ab nampak si Sa'ad bin Mu'az dan Mus'ab pun kata benda yang sama. Wahai tuan, duduk sama dengan saya. Main duduk sini. Saya nak cerita sedikit lah. Kalau tuan setuju dengan apa yang saya sampaikan, terima. Kalau tuan tak setuju, tak apa, tinggalkan. Agama ni kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Sebelum orang masuk Islam tuan-tuan, kita tak ada paksaan. Dia nak terima tak terima, itu adalah hidayah daripada Allah. Tapi bila dia dah masuk Islam, kita terikat dengan undang-undang Allah. Okay? Keluar, ada syarat dia. Okay? Ini kita tahulah dari sudut syariah dan sebagainya. Jadi kata dia, tidak ada paksaan. Kalau setuju, boleh terima, beriman. Kalau tak setuju, tak apa, tinggalkan. Dan kata Sa'ad bin Mu'az ni kata, boleh. Betul kata kamu, saya setuju. Dan ini adalah perjanjian yang adil. Dia pun duduk tuan-tuan. Dan Mus'ab pun mainkan peranan dakwah dia. Dia sebut bacaan Quran, dia sebut dakwah bla 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 bla. Akhirnya kata Asad bin Zurarah, sepupu dia ni tadi, dia kata apa? Sebelum Sa'ad bin Mu'az nak kata dia beriman, kami dah nampaklah cahaya hidayah tu pada wajahnya. Dah nampak dah tuan-tuan, riak-riak terima hidayah daripada Allah Ta'ala. Habis Mus'ab berdakwah, terus si Sa'ad bin Mu'az berkata, agama ni sangat indah. Sama ucapan macam tadi Usaid tadi. Dan dia kata, macam mana saya nak beriman dan saya nak memeluk agama ini? Kata Mus'ab bin Umair, kamu bangun, mandi janabah, sebutkan syahadah, ambil wuduk dan tunaikan salat 2 rakaat. Akhirnya tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 pemimpin utama ni beriman, Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az. Menariknya tuan-tuan,
Setelah Sa'ad bin Mu'az beriman dengan Mus'ab bin Umair, dia pun balik ke kampung dia, jumpa dengan kabilah dia. Dia kumpulkan orang-orang ni. Apa kata kata Sa'ad bin Mu'az, pemimpin dia, dia kata, wahai Bani Abdul Ashhal, ni kabilah dia, kaum dia, apa pandangan kamu tentang aku? Kata kaum dia, dia kata, wahai Sa'ad bin Mu'az, kamu adalah pemimpin kami. Kamu orang yang paling dihormati dan kamu memiliki pemikiran yang paling tajam. Kami akan ikuti apa yang kamu katakan. Ni dia sokonglah pemimpin ni. Dan kata Sa'ad bin Mu'az, kalau begitulah apa yang kamu ucapkan kepada aku, dia kata apa? Kalau begitulah apa yang telah kamu ucapkan kepada aku, maka haram bagi kamu, sama ada lelaki maupun perempuan, untuk bercakap dengan aku, iaitu Sa'ad bin Mu'az, selagi mana kamu tak beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Pandai pula Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan. Dia gunakan cara paksaan. Kalau kamu kata aku pemimpin, kalau kamu nak berkomunikasi Allah dan Rasul, lepas tu kita cerita belakang. Selagi tak beriman dengan Allah dan Rasul, selagi itu aku haramkan kamu berkomunikasi dengan aku. Akhirnya tuan-tuan, satu kampung pakat beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Satu kampung. Melainkan ada seorang lelaki yang bernama Al-Usairim. Bani Ashhal, tuan-tuan, satu kabilah tu semua masuk Islam di tangan Sa'ad bin Mu'az. Cumanya ada seorang lelaki daripada Bani Ashhal, iaitu namanya Al-Usairim. Dia ni tak beriman kepada Allah Ta'ala. Hanya seorang saja. Dia dikecualikan. Terkecuali untuk beriman pada Allah. Tapi Al-Usairim ni, tuan-tuan, akhirnya masuk Islam juga. Iaitu dia ni Islam sebelum berlakunya peperangan Uhud. Masa peristiwa perang Uhud, tuan-tuan, Al-Usairim ni terima hidayah daripada Allah. Dia terus masuk Islam dan dia terus menyertai peperangan Uhud di tentera kamp muslimin. Masa dia jadi tentera muslimin, tuan-tuan, masa dalam peperangan Uhud lah dia syahid di jalan Allah Ta'ala. Dan sahabat-sahabat Nabi, dan Nabi pun mengatakan, yang mana Al-Usairim ni dalam hidup dia sekalipun dia tak pernah sujud kepada Allah. Tak pernah. Tapi dia telah mati syahid di jalan Allah di akhir hayat dia. Dan kata Nabi SAW, ini orang yang amalannya sedikit tetapi menerima kebaikan daripada Allah yang sangat banyak. Ya, ini tuan-tuan, kita boleh belajar daripada Nabi ni, daripada Allah ni, tuan-tuan. Allah ni dikenali sebagai Huwal Ghafurul Wadud. Dialah Tuhan yang maha pengampun dan dialah Tuhan yang maha penyayang. Kenapa saya kata macam itu, tuan-tuan? Sebab apa? Kalangan kita, manusia ni, bila dia melakukan dosa dan maksiat, apa yang dia rasa, tuan-tuan? Saya ni macam-macam dosa saya pernah buat. Saya dah macam-macam maksiat saya buat. Apa benda yang haram tak pernah buat, semua saya buat. Saya rasa Tuhan tak suka saya. Saya rasa Tuhan benci saya. Tapi Allah menafikan, Allah bantah ucapan manusia. Kata Allah, aku Al-Ghafurul Wadud, aku Tuhan maha pengampun dan aku Tuhan maha penyayang. Sebanyak mana pun dosa yang kamu bawa, sebanyak itu aku ampunkan. Dalam hadis kursi, tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, seorang manusia datang kepadaku membawa dosa, walaupun sebesar dunia ni, aku akan bawa sebesar dunia pengampunan kepadanya, asalkan tidak syirik kepada aku. Itu Allah Al-Ghafur, tuan-tuan. Dan Allah kata, aku juga adalah Al-Ghafurul Wadud, Tuhan yang maha penyayang. Maknanya apa, tuan-tuan? Dosa banyak mana pun kamu buat, aku tetap menyayangi kamu, wahai hamba-Ku. Aku tetap mencintai kamu. Tidak ada orang yang akan menghalang taubat kamu untuk diterima oleh aku. Aku tetap akan menerima taubatmu selagi mana kamu ingin bertaubat kepada aku. Sebab itu Allah kata, aku ada Al-Ghafurul Wadud. Bezakan dengan kita manusia, tuan-tuan, punya banyak kebaikan kita buat, satu salah kita buat, tuan-tuan, orang terus ingat yang salah tu. Beza dengan Allah. Banyak-banyak mana dosa yang kita buat, sekali kebaikan, ketaatan, taubat yang kita lakukan, yang itulah yang Allah Ta'ala akan ingat kita sampai bila-bila. Allah ampun dan maafkan segala dosa yang kita lakukan. Yang itu yang berlaku kepada Al-Usairim. Tak pernah sujud pada Allah, tuan-tuan. Kafir. Tapi hujung usia, tiba-tiba datang hidayah, menyertai peperangan Uhud, syahid dalam perang Uhud, akhirnya dia diterima dan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ini keimanan dan kejayaan yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Yang menarik saya nak kongsi pada tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan, kalau kita tengok, dia ni pemimpin.
Dia beriman setahun sebelum Nabi hijrah. Dan dia meninggal dunia di dalam peperangan Khandaq. Dia syahid dalam peperangan Khandaq tahun ke-5 hijrah. Kira-kira lah kalau ikut matematik kita tuan-tuan, keimanan Sa'ad bin Mu'az ni sekitar lebih kurang 6 tahun sahaja. Tetapi tuan-tuan, masa dia syahid dalam peperangan Khandaq, apa kata Nabi tuan-tuan? Roh Sa'ad bin Mu'az ni dia naik tuan-tuan sampai bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Disambut oleh ribuan para malaikat nak menunjukkan betapa kualitinya ketaatan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az. Walaupun hanya beriman sekitar 6 tahun sahaja. Ini sepatutnya menjadi inspirasi kepada kita yang beriman dan mengenal Allah sejak daripada kecil. Ataupun kita ni baru nak bertaubat, baru nak berubah tuan-tuan. Dah hujung-hujung usia, orang panggil usia senja, tak apalah, senja tak senja, saya baru terima hidayah Allah, saya nak berubah. Tidak ada halangan untuk kita jadi mulia di sisi Allah. Tengok seperti Al-Usairim, tengok seperti Sa'ad bin Mu'az. Walaupun dia beriman di hujung-hujung usianya, sekitar 5-6 tahun di hujung usianya tuan-tuan, tetap dia mendapat penghormatan, bahkan lebih hebat kedudukannya di sisi Allah kerana kualiti imannya. Jadi tuan-tuan, perhebatkan iman pada Allah melalui majlis-majlis ilmu. Kita tak boleh kenal Allah melainkan kita tak cari ilmu. Belajarlah sebanyak mungkin tuan-tuan. Hari ini di Masjid Surau ada majlis-majlis ilmu, dampingi, hadiri, usahakan tuan-tuan. Apatah lagi tuan-tuan, sekarang kita ada smartphone, di YouTube-nya, di Facebook-nya, macam-macam kuliah. Ikutilah, dengarlah dan pilihlah ilmu-ilmu yang betul-betul berkualiti. Mudah-mudahan menambah iman kita pada Allah, mudah-mudahan menambah ketaatan pada Allah. Mati kita Allah redha, mati kita Allah terima. Semua dosa yang telah lakukan semuanya akan diampuni oleh Allah Taala. Ini kita boleh belajar daripada Sa'ad bin Mu'az. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang lain pula tuan-tuan. Selain kata Nabi, Sa'ad bin Mu'az ni bila dia syahid, rohnya sampai bergegar arasy Allah, disambut oleh ribuan malaikat. Dalam hadis yang lain pula kata Nabi SAW, bila seseorang ataupun satu jenazah masuk di dalam kubur, di liang lahatnya tuan-tuan, tidak ada seseorang pun yang akan terlepas daripada himpitan kubur. Kalaulah Sa'ad bin Mu'az pun dihimpit di dalam kubur, apatah lagi orang lain. Yang ini disebutkan oleh Nabi SAW nak menjadi hujah tuan-tuan. Sama ada orang soleh ataupun orang yang melakukan maksiat masuk kubur tuan-tuan, semuanya akan dihimpit dalam himpitan kubur. Yang mana tulang selangka kita ni akan rapat berselisih macam ni tuan-tuan, hancur. Okey, yang ini disebutkan ada beberapa pandangan. Pertama, bagi orang yang melakukan maksiat, himpitan itu adalah azab bagi mereka. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tetap ada himpitan dalam kubur juga. Kenapa? Sebab seolah-olahnya dikatakan kita ni hamba Allah, diciptakan daripada tanah. Setelah meninggalkan lama tanah ni, mana kita dah hidup di atas muka bumi lama tuan-tuan, kepulangan kita iaitu melalui kematian tu, tanah ni macam seorang ibu lah, dah merindui kita lama dah. Jadi kita masuk, dia akan memeluk kita sekuat-kuatnya kerana kerinduannya kepada kita. Jadi semua orang tak terlepas daripada fitnah himpitan kubur. Semuanya akan mengalami. Saya, tuan-tuan, tuan imam, tuan Bilal, tuan Siap, semuanya menghadapi. Mudah-mudahan menjadi ingatan kepada kita. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, in kana muhsinan nadim, kalau dia orang yang melakukan kebaikan, matinya nanti dalam keadaan menyesal. Alla yakunasdad, sebab dia tidak sempat menambahkan ketaatan dan amal soleh kepada Allah. Wa in kana musian nadim, dan kalau dia ni adalah ahli maksiat, lebih-lebih lagi menyesal. Kerana apa? Alla yakunan naza', sebab dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soleh tak soleh kita tuan-tuan, mati mesti dalam keadaan penyesalan. Tapi penyesalan yang lebih baik adalah dalam ketaatan pada Allah. Jangan menyesal dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya nak sebutkan pada tuan-tuan, apa sebab orang Yathrib ni, seperti mana cerita Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az ni mudah masuk Islam. Asal datang je, mainlah duduk sebelah saya, dengar cerita saya dulu. Kalau kamu setuju dengan dakwah saya, terima. Tak setuju, tinggalkan, tak ada masalah. Cuba kalau Mus'ab bin Umair cakap dengan orang Mekah, khususnya Abu Jahal tuan-tuan, dah silap masa kena penggal.
Kan beza orang Mekah dengan orang Madinah. Apa sebab-sebabnya tuan-tuan? Antara yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Salabi, ini antara ulama sirah yang alim ni tuan-tuan, dia mengatakan orang Madinah ni ada 4 sebab kenapa mudah menerima dakwah Nabi SAW. Pertama, Nabi sendiri mengiktiraf orang Ansar ni, iaitu orang Madinah, asalnya mereka ni berketurunan daripada Yaman. Keturunan daripada Yaman. Mereka ni, kata Nabi, dikenali sebagai mereka yang berjiwa lembut, hati lembut. Ini perwatakan dia. Okay? Bangsanya tu terkenal sebagai bangsa lembut. Macam kita lah, masyarakat kita Melayu tuan-tuan, walaupun ada kalangan kita yang mungkin ganas, bengkeng dan sebagainya tuan-tuan, tapi kalangan kita ni itu kira lembut lah tuan-tuan kalau berbanding dengan bangsa lain. Terkenal lah bangsa ni dengan bangsa yang berjiwa lembut. Bagi orang Mekah berbeza pula, seperti mana saya sebutkan tadi. Yang kedua tuan-tuan, kenapa orang Madinah, orang Ansar mudah memeluk agama Islam, menerima dakwah Mus'ab ni? Sebab orang Madinah ni, orang Yathrib masa tu, mereka ni telah lama perang saudara, ratusan tahun dah perang saudara antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni adalah nama orang. Ni moyang dia. Kita, kalau orang kita panggil buyut dia tuan-tuan, moyang dia. Aus seorang, Khazraj seorang. Dua-dua ni orang Yaman. Anak-anak dia dipanggil bagi kabilah Bani Aus dengan Bani Khazraj. Dua-dua ni duduk bertelagah lama dah. Jadinya kebetulan pada zaman Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Khudair ni tuan-tuan, ni zaman generasi tak tahu yang keberapa dah, yang mana mereka bergaduh antara saudara ni, pergaduhan perbalahan yang diwarisi tanpa sebab. Orang dulu tu mungkin ada sebab bergaduh, mungkin curi pinggan mangkuk ke, curi itulah curi ini, tak tahulah. Tapi yang mereka ni bergaduh sebab hanya kerana mewarisi pergaduhan tu. Jadi dia kata jemu, kita dah bosan dah dengan pergaduhan-pergaduhan, letih dah. Jadi bila datang seorang lelaki yang membawa agama perdamaian ni tuan-tuan, dia mengharapkan ini cahaya jalan untuk dia bersaudara semula antara Aus dengan Khazraj. Itu antara sebab kenapa mereka mudah untuk menerima dakwah. Okay? Jadi dia mengharapkan ini adalah cahaya kepada kabilah, kepada persaudaraan Aus dengan Khazraj untuk bersatu. Ini generasi yang kita kata yang terkemudian. Yang atas-atas kita tak tahu apa cerita. Jadi generasi itulah yang diwarisi oleh Usaid bin Khudair dan juga Sa'ad bin Mu'az. Sebab itu mereka mudah menerima dakwah Mus'ab bin Umair dan juga Nabi SAW. Yang ketiga, selain daripada mereka ni berjiwa lembut, jemu dan letih dengan perang saudara yang tak berkesudahan, yang ketiga, mereka ni dah selalu sangat mendengar cerita kehadiran dan kewujudan Nabi akhir zaman melalui mulut orang Yahudi yang tinggal di Yathrib. Cerita ni dah selalu didengari oleh golongan, oleh orang-orang Madinah. Sangat dengar. Jadi dia kata mungkin yang disebutkan ini adalah Rasul yang disebut-sebut oleh orang-orang Yahudi. Baik tuan-tuan, Tuan Imam, Tuan Bilal sikit, last sekali, poin yang akhir sekali. Dan yang keempat, yang mana orang Yathrib ini, mereka ni adalah generasi kaum muda ataupun orang-orang muda, generasi baru, dan mereka ni lebih mudah untuk menerima pendekatan dan dakwah berbanding dengan orang Mekah yang kebanyakan di Mekah ni adalah generasi-generasi tua yang lebih senior daripada Nabi. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal yang lebih tua daripada Nabi tuan-tuan. Bila Nabi sampaikan dakwah, susah sikit nak terima. Berbanding dengan orang-orang Madinah ni, bila Nabi hadir ke sekitar usia Nabi 54 tahun, masa tu mereka yang duduk di Madinah ni, Yathrib ni sekitar umur 30-an ataupun 40-an, lebih muda daripada Nabi. Sebab itu pendekatan Nabi ni mudah diterima oleh orang-orang Madinah. Ini baru perjanjian Aqabah yang pertama, dan insya-Allah kita akan jumpa nanti tuan-tuan pada kesempatan akan datang, iaitu pada perjanjian Aqabah yang kedua yang lebih serius lagi, dan ada sikit isu-isu yang besar berlaku pada perjanjian Aqabah yang kedua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tuan-tuan yang lepas ni kita ada cerita, minta maaf ya. Lepas ni kita masuk zaman Madinah, berlaku peperangan-peperangan Nabi. InsyaAllah saya akan gunakan buku ni. Ini buku yang saya tulis sendiri, Sirah Peperangan Nabi SAW. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan nak, adalah saya bawa sedikit je dalam kereta tu. Kalau tuan-tuan boleh insyaAllah jumpa saya dengan saya. Ada dalam ni harganya sekitar RM80. Dan buku ni peperangan Nabi bukan sekadar fakta, tapi dia tunjukkan diorama
macam mana susunan peperangan, formasi peperangan Nabi SAW. Mudah-mudahan membantu tuan-tuan lah ya untuk memahami sirah Nabi SAW. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.